dah tengah malam, boleh sembahyang tahajud. Nampak tak ya? Tidak. Boleh pergi mengaji rata-rata. Sihat. Boleh tiba ilmu. Boleh buat ibadat sunat banyak-banyak. Nampak tak? Tumpang duduk sihat, lalu makan, jom kita puasa. Nampak tak? Nanti bisu dekat dia makan, dia nak puasa, nak buat apa? Nampak tak? Doktor dia tak boleh makan, kena drip. Masuk air drip saja. Nampak tak? Tak boleh makan. Masa tu baru kita nak kata tak boleh puasa. Sementara duk elok perut, kita boleh makan dengan lalu, mari kita puasa. Besok kena gastrik, payah tak boleh puasa. Nampak tak? Lagi pula dia ambil kesempatan, saya gastrik tak boleh puasa, lagi teruk. Nampak tak? Dia ambil kesempatan pula, ultimatum. Saya ni dikecualikan, tak masuk. Tak ada dalam surah Al-Baqarah, tak ada. Nampak tak ya? Faman kana minkum maridan aw 'ala safar, dia tak masuk dalam kumpulan marid tau kan. Dia bukan masuk kumpulan orang sakit lah. Dia sengaja ambil cari penyakit. Dia tak masuk. Maridan ni orang yang tidak ada langsung simptom satu penyakit, tiba-tiba dia terkena penyakit menyebabkan dia tak boleh puasa. Demam secara mengejut, panas ya. Makanya tak dapat, kita silakan muazzin dengan segala hormat mengundangkan azan. Silakan. Kemudian kita sambung pada insya-Allah. Masa berjalan begitu pantas. Baik. Radina bil rasul Rabbi rahmu wa anta khairur rahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Baik, makna lagi di persegi ilmu tauhidnya, makna alam ni banyak, antaranya lagi mungkin yang kita baca tadinya, mungkin ya, mungkin bukan ilmu tauhid. Alam tu adalah mungkin, benda yang harus boleh jadi, boleh tidak. Ya, ada 4 kategori ya. Mungkin dia panggil kainat. Kainat ni benda yang lain daripada Allah. Apa yang lain daripada Allah, dia tertakluk di bawah perintah dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kainat dan mungkin. Lain dalam kaedah disebut ikhtilaful ibarati bi ikhtilafil i'tibarat. Dia kata ini kaedah dan perbezaan ibarat istilah disebabkan perbezaan i'tibar, bagaimana sudut pandang melihatnya. Itu kita panggil kainat ataupun istilah-istilah yang boleh disebut. Satu orang duduk di alam kejahilan. Saya minta maaf lah Ustaz. Sekarang saya kenal, saya reti, saya kenal agama, kenal sembahyang, kenal Allah. Dulu saya berada di alam kejahilan. Contoh. Saya berada di alam kejahilan. Banyak alam kejahilan tu. Ibadat dia tak betul. Cara makan minum tak kenal halal haram. Cara pergaulan tak tahu nak kenal orang tua, tak kenal orang muda. Tak tahu menilai keadaan diri dia. Itu kita panggil alam kejahilan. Macam Sayyid Qutb dalam Fizil Quran mengatakan, abad yang ke-20 umat Islam berada di alam jahiliyah. Nampak? Alam jahiliyah. Kurun yang ke-20. Dia telah mati sampai gelar. Sampai gelar ni duduk jahil tu lah. Sebab banyak orang Islam yang sudah terkeluar, terpesong daripada kenyataan kebenaran. Wa tatarku ummati salas ya wasab'ina billah, berpecah umat aku kepada 73 cabang yang besar dengan 70 sawang. 73 kulluhum finnar, Nabi kata semua masuk neraka illa billatan wahidah, kecuali satu terlepas. Qalu wa ma hiya Rasulullah, bertanya sahabat yang terlepas itu yang mana ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, di mana mereka berpegang dengan aku dan para sahabat aku. Dan jamaah muslim, alaikum bil jamaah. Jadi kata atas kamu jadi tanggungjawab untuk bersama dengan jamaah. Jamaah di sini adalah ulama, bukan jamaah tabligh yang sudah faham. Jadi perasaan lebih dia baru kata tu lah. Jamaah di sini adalah ulama, Al-Quran, hadis.
Yang nak bagi sampai kat kita, isikan Al-Quran, yang nak sampai kita di hadis, ulama. Tabi'in, tabi'in, wa tabi'in, tabi'in, asani ila ibnina, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Yang ikut, yang datang mengikut, yang turun mengikut, yang terus mengikut. Tidak kan? Itu para ulama. Jadi kalau tak ada ulama, kita tak kenal Nabi. Tak ada ulama, kita tak kenal Al-Quran. Tidak ada ulama, kita tak kenal Allah. Sebab itu kita kenal ulama. Ulama ni akan merumuskan soal akidah, soal ibadah, soal hukum hakam. Ulama lah yang main peranan penting untuk rumusan mereka dipanggil mazhab. Nampak? Kalau tak ikut mazhab, tak ikut dia buat, tak ikut Nabi. Nak terus ikut Nabi bila yang berjumpa Nabi? No? Tidak. No? Bahasa Nabi orang tak tahu. Nampak? Sebatang Arab orang tak kerti. Nampak ya? Macam mana mereka ikut Nabi? Ikut ulama, ikut Nabi. Nampak ya? Rasulullah, Jibril datang mengajak apa-apa salah disampaikan daripada Allah datang kepada Nabi. Nabi pula turun kepada para sahabat. Antara sahabat yang paling banyak menghafal persabdaan Nabi, Sayyidina Abi Hurairah. Yang kedua, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Hurairah pula ada pula anak murid. Nampak? Sufyan bin Uyainah, anak murid kepada Abu Hurairah. Sufyan bin Uyainah pula ada anak murid dia lagi. Siapa anak murid dia? Malik ibnu Anas, anak Anas ibnu Malik. Nampak? Muhammad apa Malik ibnu Anas pula siapa anak murid dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu dia. Nampak? Tidak. Muhammad Idris pula siapa anak murid dia? Ahmad ibnu Hanbal Al-Hanbali. Dia. Nampak? Turun sampailah kepada Ad-Daud Al-Fatani. Sebab tu mayat kubur Daud Al-Fatani dia ada di sebelah kubur Abdullah bin Abbas. Kita pergi di Taif. Tapi orang pergi Taif pergi cari buah delima kan. Kemudian pergi tengok kerah buah merah tu ya. Nampak? Kemudian makan nasi mandi. Itu kerja di Taif, orang pergi umrah di Taif kan. Rugi besar tuan jangan pergi. Dia bawa umrah janganlah pergi Taif. Rugi satu hari yang pergi Taif hampa tinggal 500,000 pahala sembahyang. Satu sembahyang 100,000 di Masjidil Haram. 5 waktu hampa tinggal semata-mata kan nak pergi makan lagi. Di mana? Taif. Ada hukum kata sunat ziarah Taif? Tak ada. Hanya seronok dia naik bukit macam Cameron Highland. Itu dia. Banyak buah-buah di situ. Boleh lah pergi tengok makan nasi mandi dia kelas cantik. Buah-buah dia fresh. Nampak tak? Buah delima. Nampak? Gagah-gagah. Nampak tak? Terlidah-lidah nampaklah buruk-buruk kerang ni. Buruk merah ambil gambar pula sekali. Selfie pula dia. Nampak? Selfie dia ulama tak apa. Selfie dengan monyet tu dia. Oh iya, Allah. Saya kena kata begitu kan. Pasal kita tahu Islam banyak tak reti. Dia pergi umrah dah tak reti. Orang suruh pergi haji dia pergi umrah. Allah suruh perintah suruh buat kerja haji, bukan suruh buat umrah. Tapi duk kaya buat umrah. Buat haji, rukun Islam yang kelima. Dalam kubur dia tanya haji. Di atas As-Sirat Al-Mustaqim ada 7 stesen. Stesen yang kelima dia tanya haji. Nampak dia tak tanya umrah lah. Lagi pula mahal nak buat kerja haji sekarang. Kita simpan duit pergi umrah tu simpan. Bagi orang dah haji lah, duit nak pergi umrah tu nak pergi hantar di Gaza tu. Nampak tak? Itu yang dipandang. Nampak tak? Duit nak pergi umrah tu 11,000, 12,000. Nampak? Oh, hantar pergi di Gaza. Nampak tak? Dan nak umrah juga, macam mana kita nak bantu tolong kita? Ini satu kesilapan besar, satu jenayah ibadah. Na'udzubillah, kita tak faham tuan. Sebab tu orang tanya, saya ada package juga, package bawa jemaah haji, tak bawa umrah.
Ustaz tak mau umrah? Dah, saya tak mau orang pergi umrah. Dan saya pun tak lagi dulu dia pergi umrah. Nampak tak ya? Saya tak anjurkan dia pergi umrah. Pergi haji. Ya, pakej saya tu, kita kelola untuk pergi haji. Kita bayar deposit kita tabung haji RM500,000. Nak dapat permit. Nak bawa jemaah haji tau. Maka tu saya tunggu jemaah haji. Saya tak pergi lah, saya tak nak pergi lah. Bagi syarikat jalan bawa budak-budak ni lah. Masih berjalan lagi syarikat sekarang jadi saya cuma hantar jemaah nanti kita hantar dia tu dah lah pakej dia pun tak murah lah, paling murah pun RM62,000 pakej haji yang saya kelola lah kalau tuan-tuan nanti RM62,000 boleh, insyaAllah saya recommend, tapi saya tak ikut lah itu sebab betul haji ni rukun, kita kena galak dia buat haji dengan berumrah dia pergi buat umrah, pergi buat kerja tak kerti, kerja tak cerdik, pergi mana? Pergi Taif. Ya, kalau nak pergi Taif tuan-tuan, pergi ziarah makam Abdullah ibnu Abbas. Yang tu sunat. Kita niat daripada Mekah, aku nak pergi Taif, nak pergi ziarah makam Abdullah ibnu Abbas. Dia sebelah makam dia Syekh Daud Al-Fadhani, ulama kita. Nampak insyaAllah dapat pahala. Kita pergi ziarah makam ulama, ulama sahabat Nabi pula, dapat pahala. Tapi dia patut tahu, nampak kata makam tu ada, dia tak pergi lah. Kalau nak pergi makam, dia tak pergi kalau pergi makam, dia tak pergi. Dia apa tak pergi, semua pergi Taif, kalau pergi ziarah makam tu, dia tak pergi. Nampak lah, kita kami bukan nak pergi kubur, kami nak beli buah terima. Nampak lah, tu dia. Dia pakai kata Taif apa tempat makan lagi. Nampak lah, nasi mandi dia special. Nampak lah memang nasi mandi dia special lah. Kalau mandi ni Mekah dia lagi. Nampak lah, istimewa sikit lah. Tu dia. Wallahu a'lam. Dulu dia satu kerajaan lah Taif ni. Taif, Madinah, Mekah. 3 kerajaan yang perintah di Hijaz. Sebelum nama Saudi, nama dia Hijaz. Seluruh Saudi itu nama dia Hijaz. Nampak ya? 3 kerajaan perintah, kerajaan Said Sharif. Di Mekah, kerajaan nama Said Hussein. Di Madinah, kemudian kerajaan nama Taif. Ada 3 kerajaan. Yang ni lah yang kata tadi ini Su'ud Abdul Aziz itu orang berjauh. Dia kata mereka ni 3 kerajaan tak kuat, mari kita attack dia. Nampak ya? Kita attack mereka, kita penjatuh mereka, kita guling mereka, kita take over Hijaz. Nampak? Tapi dia tak ada senjata. Dia tak ada senjata, senapang tak ada. Macam mana nak serang? Pergi cari siapa? Jumpa Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Wahab ni, dia ni kader British ni kader. Dia ni orang kuat British. Nampak? Pergi jumpa Muhammad, boleh bantu aku, tolong jom kita take over Saudi. Nampak ni kita ambil over Hijaz. Tak boleh, tapi kita kena kongsi lah. Kongsi perintah lah. Aku nak share aku je. Boleh tak? Boleh. Nampak? Aku jadi raja, jadi menteri. Itulah cerita dia. Jadi Syekh Abdul Wahab ni pun pergi jumpa British suka nak penjatuh Islam. Itu awal-awal yang terjadi Islam. Di sebelah Turki sana, dia tengok lagi nak penjatuh Turki. Nampak ya? Berapa kali punya buat tawaran nak jumpa Sultan Abdul Hamid yang kedua. Tolong bagilah Palestin tanah sikit, kami ni orang Yahudi kita. Bagilah tanah ni sikit kami nak bertapak di sini. Abdul Hamid tak bagi. Dia pamer lagi sekali. Kami nak beli, boleh jual. Kami bagi 150 juta pound sterling. Tolong bagi tanah Palestin kat kami. Nabi kata, hang bagi satu bumi punya ni pun aku tak jual. Nabi kata hampa. Jadi berbuat cara kasar. Ada kombinasi dengan Amerika dan British dan Perancis, maka mereka ambil satu kekerasan. Dia turun, Wallahu a'lam. Kita tentu sikit perkara tu tuan-tuan. Baik faham. Tapi bab alam. Kemudian antara kebaikan belajar mengamalkan tasawuf.
Apa kita dapat tasawuf? Ya, bersurat 7. Dalam Tanwirul Qulub fi Muamalah, ya, Allamal Ghuyub, bersurat 182, Syekh Amin Al-Qurdi rahimahullah menyebut ada banyak hasil yang diperoleh daripada tasawuf. Ya, antaranya dapat mendidik hati dan mengetahui alam ghaib dengan perasaan rohani, zauq, dia ada rasa. Ilmu tauhid ni kita hukum akal. Ilmu tasawuf kita rasa di jiwa, nampak tak? Al-Muzuki dia panggil tasawuf, ya. Maknanya bila kita ada ilmu tasawuf, baru kita akan rasa wujud Allah. Wujud Allah, ya. Rasa wujud Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di mana Allah berserta dengan kamu di mana juga kamu berada. Kalau kita baca Quran sekadar tafsiran, kita tahu itu, ya, Allah bersama kita. Kalau kita pakai akal, kita kata Allah itu makhluk. Aku pergi bidak ayam, Allah ikut pergi bidak ayam. Aku pergi di mana-mana, Tuhan ikut. Kacau lah. Ini faham Wahabi. Nampak tak? Itu tak ke? Faham Wahabi dah tu. Dah. Kita bersama-sama kita. Itu makna kita Allah mengawasi kita, mengetahui gerak-gerik kita. Nampak tak? Ya, bersama-sama menolong kita, membantu kita. Itu artinya Allah bersama kita. Bukan zat Allah tu diri tepi kita macam kawan kita. Dia bukan ada company duduk sama dengan kita. Dia bukan ada syarikah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama kita. Maknanya kita pergi di mana? Ibrahim Idham. Ya, mula-mula nak pergi belajar ilmu tasawuf, jumpa dengan tok guru dia. Ya, tok guru dia Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Punya anak murid lah, bukan dah tahun dia jumpa anak murid Abdul Qasim Shibli. Ya, saya nak ngaji ilmu tasawuf, ngaji ilmu hakikat. Boleh. Hari ini kita dah ada saudara baru. Tok guru kata, kita dapat satu kawan baru. Apa dapat kawan baru hari ni, dia pun nak ngaji ilmu tasawuf, maka tu kita buat kenduri lah. Tok guru, kita buat kenduri lagi lah. Jadi apa semua, pergi cari ayam seorang sekor. Nampaklah, cari ayam seorang sekor. Apa proses ayam tu dah tak kira lah potong 16 ke potong 8. Apa buat apa pun, selinap ke tak selinap ke, buat main ayam tu, kita masak, kita buat kenduri, kita makan. Tapi ingat, apa nak proses tu kena cari tempat yang orang tak nampak. Itu dia. Proses ayam di tempat orang tak nampak. Nampak tak? Itu dia lah. Tok guru katanya tu 31 orang, dia seorang daripada 31, 30 tu semua senior, dan lebih dulu pada dia. Dia merumai. First comer dia tadi ni. Dia keluar pergi cari, semua pemain ayam semua dah. Dogel siap dah. Dia pemain ayam tak buat apa, yang bulu-bulu tetek ayam dah ada lagi. Tok guru kata ni semua dah bawa ayam proses persepang, pemain ayam ni tak buat apa ni. Dia kata minta maaf tuan guru, tak ada tempat, semua ada orang nampak mana kata. Nampak tak? Tok guru kata dia ni dah dapat. Hari mula ramai dah ada faham, dah dapat rasa. Nampak? Itu artinya rasa. Faham tak? Tak boleh tuan guru. Saya nak pergi mana tak boleh. Apa semua tempat ada orang nampak. Siapa nampak? Allah nampak. Dia kata. Itu baru betul. Ini yang kata tadi ini rasa. Dia kena ada feeling. Baru ada kata hati kita hidup. Kalau tak ada feeling, hati itu mati. Kaku, beku. Nampak tak? Dia tak boleh link. Nampak tak? Ya? Broadcast ilahiyah itu tak kena sampai. Itu kita nak mandi sampai ke situ. Inilah yang tasawuf, tuan-tuan. Yang kita minta tasawuf ni supaya kita nampak dalam jiwa kita, hati nurani kita. Kita nak gerak di mana pun. La ta'khudhuhu sinatu wala ghamum. Itu dia. Lahu bagi dia. Apa yang di langit pun, apa yang di bumi, langit-langit bumi semua bagi dia. Nampak? Dia takbir. Ya, dia tak tidur, dia tak mengantuk, tahu tak? Juga baik. Nampak bergerak ke mana pun, Allah duk jaga itu lah. Ya, wala yaquduhu yaqduha wa huwa al-'alim. Dia tidak ada keberhasilan bagi untuk menanggung langit dan untuk takbir langit dan bumi kerana dia maha tinggi lagi maha agung. Ayat kursi. Nampak? Faham ya? Ini kita kena guna pakai. Ya, balik-balik tengok anak kita tidur, tersilap yang kain. Tutup balik. Nampak tak? Ya. Gelap-gelap orang tak nampak, biar pergilah budak-budak dah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sambil tutup kain tu, kita mau baca ayat ni. Nampak?
Budak-budak tidur terselak habis semua kain makna tu jatuh nak. Tu budak-budak satu balik ini Imam Syafi'i. Dia balik-balik tersilap kain anak dia. Anak tu baru umur 12, nampak tak? Anak lelaki-lelaki tersilap kain, nampak tak? Ya? Jadi nampak lain, nampak? Umur 12, nampak tak? Oh, dia kata budak ni tak boleh lah. Besok siang dia panggil tu kali. Tolong cari seorang perempuan ni anak darah mana-mana bagi menikah ke anak aku. Nampak tak? Dia dah berubah lah. Itu dia tak? Itu Imam Syafi'i. Tapi itulah la ta'khudhu sinatun wa la naum. Apa kita ambil faham. Ini sambil faham baik. Nombor 4. Dia kata tasawuf adalah ilmu yang dengannya ketahui cara-cara. Kita betul dia lah. Mana ada dia. Tak mana dia kawan-kawan. Tanwi qulub. Ya. Namanya tadi nak tahu dia katakan menyebutkan ilmu tumpuan. Ilmu tasawuf tadi ini antara lain keselamatan belajar muka surat 7 kita baca tadi ni, antara alam ghaib, keperasaan rohani, zauq. Dan yang nombor 3, ya, tumpuan pembicaraannya. Apa dia punya maudu? Fokus dia kepada ilmu ni. Maudu, wa ma mauduha. Ma maudu wal mauduha. Apa dia punya maudu? Dia fokus dia yang dibicarakan. Ilmu tasawuf bukan tentang hati yang punya sifat yang berbagai. Tasawuf ni dia fokus dia kepada hati. Ilmu tauhid fokus dia kepada akal. Ilmu fiqh fokus dia kepada mukallaf. Dia fokus mukallaf. Ilmu fiqh dia fokus kepada mukallaf. Kerjaan mukallaf, amalan mukallaf, gerak-gerik mukallaf. Ilmu tauhid fokus dia akal. Hukum akal, dia kena ada hukum akal, dia kena tapak, ya. Dia kena ada tapak yang wajib, tapak yang zahir. Kalau kita kata kita punya kita ambil kita punya disk. Kalau kita ada komputer, kita pakai disk. Kita punya internal disk, ya, dia kena ada portion. Kita buat portion, portion A, portion B, portion 3, nampak ya? Portion A untuk apa? Portion B, portion C. Macam itulah akal kita pun. Kita kena bagi 3 portion. Portion yang pertama wajib. Portion yang kedua mustahil. Portion yang ketiga harus. Kemudian kita tadi install apa? Ilmu tauhid. Faham ya? Kita tak dapat begitu. Macam mana akal kita akan berfungsi? Akal tak ada portion. Kita punya hard disk, ya, tak ada portion. Apa nak isi? Semua pakai campur habis. Yang halal pun masuk, yang haram pun masuk. Ada Tuhan pun masuk, tak ada Tuhan pun masuk. Faham etis pun masuk, faham komunis pun masuk, faham sosialis pun masuk, ya, bahawa muhaimin pun masuk. Mana boleh? Dia kena asing lah, ya. Itu artinya macam itulah Tuhan bagi kita ilmu, kita buat komputer, kita set komputer, kita sendiri kena faham. Beginilah akal kita, ya. Tapi tak boleh pakai akal saja, pakai akal saja di komputer. Tak boleh pakai akal saja, dia kena perlu pakai akal saja jadi komputer. Tak masuk akal. Tapi itu, bukan semua perkara mesti guna akal. Ada perkara kena guna perasaan. Sebab tu dia ada dalam Islam ni. Dia mengikut Malik Van Der Rijt, seorang ulama. Ini ulama ni favorite kepada kita punya Perdana Menteri sekarang. Ya, Datuk Seri, dia juga favorite kepada seorang ahli falsafah daripada Maghribi, namanya Malik Van Der Rijt. Malik Van Der Rijt kata apa tuan-tuan? Dia kata Islam ni kena ada 4 baru lengkap. Islam tu sempurna. Tak ada 4 perkara ni, Islam tak lengkap. Nampak tak? Dua hanyut rata lah. Tak ada goyang, tak ada tujuan, tak ada matlamat, tak ada pendirian, tak hilang kekuatan. Pertama, Islam tu dia kena ada, yang pertama sekali dia kena ada dia kena ada akidah. Dia kena ada yang pertama sekali dia panggil apa? Teologi. Pertama Islam kena ada teologi. Teologi metafizik lah, metafizikal. Itu nombor 1 sekali. Tuan faham bila nak kita kata betul lah. Tak faham kita cari lah apa dia. Kita kena faham. Pertama Islam dia kena ada teologi, ilmu ketuhanan, ilmu tentang ghaib, ilmu tentang wujudan satu alam yang tidak dapat dicapai oleh indera. Nampak tak? Dia kena ada
Metafizik. Fizik itu wujud, tapi meta, benda kita tak nampak. Ya, Allah itu wujud. Zat Allah, zat mutlak, wujud. Tapi kita tak nampak. Itu dia panggil meta. Wujud Allah itu adalah fizik. Ya, dia faham ya? Fizik kita panggil wujud apa? Wujud nafsiah. Nampak tu? Dia kena sampai yang tu. Kedua, kita kena ada etika. Etika itu Arab kata akhlak, bukan moral, akhlak. Ini membawa itu diutami makarim al-akhlak. Jadi hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur, akhlak etika ya. Etika ini yang kita nak kenal banyak supaya kita dapat menjalankan kehidupan dengan sempurna, tuan-tuan. Ya, adab dalam bahasa Arab dipanggil adab, ilmu adab. Ilmu adab ni kitab yang paling popular dan paling detail. Hanya satu-satu lah kitab yang paling popular dan paling detail, kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Al-Ghazali. Sebab dia memang Hujjatul Islam. Kitab itu menjadi hujah pada semua persoalan yang berkaitan dengan etika. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab etika, diterjemahkan dalam 19 bahasa di dunia sekarang. Kitab 19 bahasa diterjemah. Dalam bahasa kitab Cina ada, dalam India ada, ya. Dalam Spanyol ada, ya. Dalam bahasa Itali ada, ya. Itu dah, ya. Banyak sekali. Karena dia punya kehebatan dia. Imam Ghazali sebagai Hujjatul Islam. Al-Ghazali, ya, itu dia panggil The Confession of Ghazali, orang putih punya buku. Dia tulis, ya. Itu dah, ya. Tiga baik sikit, baik. Sekarang diringkaskan kitab tu banyak, ya. Kalau Arabnya ada 6 volume. Isa Babil Cairo cerita ada 6. Saya duk pakai 6 tu lah, ya. Kalau terjemahan Indonesia, Tiuku Muhammad Fakhruddin nama seorang ulama Indonesia, dia terjemah jadi 8 volume. Ya, 8 volume lagi tak baca, 1 volume tak baca. 8 lagi dah, dia tahu dah cermin. Masa rumah banyak kitab tapi tak baca. Display. Nampak. Tu masalah kita pula lah. Dah ada buku tak baca pula, dah baca tak faham pula, dah faham tak beramal pula, dah beramal tak ikhlas pula. Kita nampak. Itu kita. Itu kita nak ambil faham. Jadi makanya kita ambil faham ilmu adab, etika. Nombor 3, keindahan seni, estetika. Itu kata Malik Fadabi. Islam ni dia kena ada seni. Tengok kita baca Quran, ya. Dia punya seni bacaan dengan ilmu tajwidnya, dengan taranumnya, dengan lughahnya, dengan fasahahnya, Masya Allah, ya. Itu seni. Tak itu kan? Sehingga kalau itu kita baca dengan seni, tak benar. Kalau tak baca dengan seni, itu jadi benar. Jadi jemu. Sehingga Nabi kata bila baca Quran, indahkanlah suara kamu dan bacaan Pak. Nabi suruh indahkan. Taranum itu benar penting, ya. Itu dia lah. Sampai semua perkara lah. Kesedapan suara tu di Masjidil Haram dulu ada seorang ulama. Syekh Ali Jabir nama dia. Tak tahu ada lagi kata dah. Dia dah tak ada. Bukan masa dia buat kerja, saya duduk tugas dulu. Dia tiap-tiap kali orang pergi sembahyang ke haram ni kerana nak dengar suara dia. Syekh Ali Jabir nama dia. Ya, jadi imam. Bersatu sudah itu ada lah. Orang sudah ada. Tapi orang nak dia orang ni. Ya? Orang pergi sembahyang. Kerana hari ini imam kita Ali Jabir. Dengar dia sembahyang. Dia baca sedap. Nampak tak? Khalid baca. Panjang dia baca. Bukanlah lagu tu hebat kadang-kadang, tapi dia bawa letak lagu dengan suara dia. Kita boleh terpikat lama tak apa. Kita orang sembahyang kata hang baca lama tak apalah. Hang baca panjang-panjang sikit. Macam tu lah. Ya? Orang sibuk pun tak dapat sibuk, orang gaduh pun tak jadi gaduh dah. Itu dah nampak. Tapi dia tidak ada keturunan. Dia ada campur keturunan. Daripada kira keturunan dia imam-imam ni, keturunan dia daripada kira. Dia keturunan ni campur. Oleh kerana dia ada campur keturunan Ajam. Mak dia ni ada berbau Turki. Nampak tak? Ya, Saudi pula dengan Turki tak benar. Nampak tak? Jadi dia transfer dia pergi di Jeddah.
jadi imam masjid Qisas. Kalau kita pergi di Pekan, nama Jeddah, Masjid Qisas nama dia jadi imam situ. Saya dapat tahu dulu tu bila kami singgah di Jeddah, saya bincang dia. Nampak? Dapat dah sembang dengan dia sepetah dua, nampak ya. Alhamdulillah. Sedap. Perjalanan saya pun tak pergi lama dah. Kah ni banyak tahun dah. Last tapi tahun 2016. Tapi dah hampir gelap. Banyak tahun dah. Nak masuk ke 8 tahun dah. Tak tahulah dia ada lagi ke tak tahulah. Itu cerita dia tuan-tuan. Yang nombor 3 istilah pakaian kita kena indah. Orang nak mengadu khuzu zin ma'inda kulli masjid. Al-Quran kata ambil perhiasan pakaian kamu setiap kali kamu nak menghadap Allah sembahyang 4. Berarti kita menghadap Tuhan raja ke segala raja, pakaian kita mesti kena hebat. Nampak tak? No? Besok ni ada surat kita nak kena pergi jumpa TYT. Dia pun ni besok ada surat main dah kena pergi jumpa TYT besok lah. Dah nak pergi sewa kau asal pedah. Tu nampak tak? Kata dia. Tak ada baju apa nak pakai ni. Aku nak kerja TYT ni besok je lah. Nampak? Pergi sewa kau asal pedah. Dia dah nampak. Bayar 300 tak apa. Pasal ada jumpa TYT. Ini nak jumpa Allah tuan-tuan, nampak tak? Pakai baju ucap berkuang, ada gambar berkuang dalam belakang. Dia nampak. Sewaktu lah dia masuk bilik ayam, sewaktu lah dia buat kerja, sewaktu lah dia pergi jamban, sewaktu lah sembahyang. Patut tak? Mana orang dia tak kenal Tuhan. Dia tak kenal siapa yang dia menghadap. Nampak tak? Dia tak kenal nafsiyah Allah tu. Dia tahu Tuhan tu wujud, tapi nafsiyah Allah dia tak kenal. Nampak tak? Itu masa kita nak dipaham tuan-tuan, yang kita nak dipaham lah. Jadi makanya tumpuan pembicaraan ilmu ini adalah semata-mata untuk memberikan satu rasa di hati kita, suatu kepelbagaian yang bersifat kepada ketuhanan. Cakap tu lah. Nombor 4, hukum belajar ilmu tasawuf. Habis sikit ada hukum dia, belajar tasawuf ni fardu ain. Bukan fardu kifayah lah. Orang yang mengaji kita tak payah, bukan begitu. Fardu ain ni tiap-tiap individu muslim-muslimah. Sebab kita menghadap Allah, kita tak ada wakil dia lah. Kita menghadap Allah personally, face to face. Kita menghadap Allah, sebab tu kita kena bawa khusyuk. Ilmu khusyuk, ilmu ikhlas, ilmu tawaduk, ilmu takut, nampak tak? Ilmu harap, ilmu malu, ilmu membesarkan Allah ta'zim, ilmu faham, kena bawa. Sendiri-sendiri kena bawa. Kalau tak mencerita mana ada ilmu ni. Walaupun imam, kita tak serah kepada imam. Dalam mazhab Syafi'i lagi dia kata imam makmum tanggung masing-masing. Bukan imam tanggung kita semua. Walaupun ada hadis Nabi al-imam wadh-dhamin, imam tu tanggung. Dia tanggung apa? Tanggung azab dosa. Tanggung malapetaka, nampak tak? Tanggung derita dan juga tanggung siksa. Dia kena tanggung besok kalau dia silap bawa. Ada pembawa jemaah yang dia tak kenal. Nampak tak? Maka tu dia kena tahu subuh. Jadi maknanya kata kita kenalah kumpul diri kita sama subuh. Masing-masing kena ada ilmu khusyuk sendiri. Masing-masing kena ada rasa malu sendiri kepada Allah. Jadi dapat tidak fardu ain dah. Tak ada fardu ain kita tak kena ikhlas. Tak kena tawaduk. Tak kena malu. Kita nak kepada Allah. Sebab nak duduk macam tu tak ada Allah. Tak kejayaan pula dan tidak bawa kejayaan orang Islam. Kalau semua Islam orang yang punya sikap macam itu tidak berilmu, maka seluruh umat Islam juga lah tidak akan mencapai kejayaan. Aku lupa bihadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita baca pula sambung kepada nombor 5 sumber rujukan. Aku lupa bihadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.